SD sudah tidak boleh diguna pakai lagi. Pertama, kerana ada aku janji. Kalau dia beri aku janji ataupun SD kepada Muhyiddin saja, 100 juta ringgit. Antara parti dengan calon ahli parlimen yang sudah jadi ahli parlimen sekarang. 100 juta ringgit. Jangan lupa, Zuraida kena 10 juta. Itu aku janji dia dengan PKR. Dengan BN, 100 juta. Kedua, Akta Lompat Parti. Memang betul Akta Lompat Parti tidak menghalang seseorang untuk bercanggah pandangan dengan ketua WIP parti masing-masing. Maknanya, kalau misalnya berlaku undi tak percaya terhadap Datuk Seri Anwar, ahli parlimen BN ini boleh. Memang boleh. Benda yang betul, kita kena cakap benda yang betul. Memang boleh dia buat undi tidak menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Tapi kena ingat, kalaupun dia boleh nafikan, kalaulah kata ada 30 orang ni semua solid, dengan Datuk Zahid pun tiba-tiba gila sokong Muhyiddin, katakanlah Datuk Zahid pun sokong Muhyiddin, mustahil lah kan? 30 orang, mesti tak cukup lagi 11 untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar. Katakanlah dia boleh yakinkan GPS, GRS, maka dia ada lebih 41 orang yang tarik sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Boleh tak seorang Perdana Menteri baru dilantik menggunakan kaedah ini? Tak boleh. Dia mesti dengan tanda tangan ketua parti. Persetujuan ketua parti secara en bloc. Dan jangan lupa, nak angkat seseorang menjadi Perdana Menteri, mestilah di bawah kuasa Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Dan Baginda Tuanku menyatakan bahawa di bawah pemerintahan Beta sudah melalui 4 orang Perdana Menteri. Dan Beta berharap Datuk Seri Anwar ni Perdana Menteri yang terakhir. Maknanya di bawah kerajaan yang sedia ada, di bawah Yang Pertuan Agong yang sedia ada ni, tidak akan berlaku pertukaran Perdana Menteri. Kerana Baginda dah melihat bagaimana negara tu umbang ambing kacau bilau. Bila ada sokongan 126 kursi pimpinan Mahathir pun kacau bilau. Bila sokongan tu hanya ada 114 orang di bawah pimpinan Muhyiddin dan juga Ismail Sabri pun kacau bilau, tak stabil. Hari ini ada peluang 152 orang dah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa nak rosakkan kestabilan ni? Kenapa nak halau pelabur-pelabur keluar daripada negara ni? Kenapa nak menyebabkan bila pelabur keluar bursa saham Kuala Lumpur akan merudum balik? Kenapa nak biarkan pelabur keluar, kilang-kilang tutup, kita punya kadar pengangguran meningkat balik, kadar jenayah kita automatik akan meningkat balik? Tidak ada seorang pemerintah yang di Pertuan Agong akan menerima benda ni berlaku pada negaranya. Apatah lagi Kebawah Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor yang bakal menjadi agung pada 31 Januari ni. Baginda lebih concern tentang soal masa depan negara, kedudukan ekonomi. Dia lebih nak jaga negara ni. Dan daripada titah Baginda akan pastikan 33 juta rakyat Malaysia ni akan dijaga dengan baik. Baginda tidak akan membiarkan virus-virus yang tamak haloba ni, yang gila kuasa ni, mengganggu gugat keamanan. Akta Lompat Parti itu lompat parti. Saya ingat saya buat 2 private members bill tapi ditolak lah sebab kita nakkan perception bahawa yang kursi itu kursi parti, bukan kursi individu. Jadi bila Akta Lompat Parti ini dibawa oleh kerajaan sebelum, semua ahli parlimen bersetuju nak buat pindaan pada perlembagaan sebab perlembagaan ini membenarkan kita kebebasan untuk bergerak. Kalau tak ada Akta Lompat Parti, tak ada pindaan perlembagaan, memang ahli parlimen boleh pergi mana-mana blok menyokong. Dan ini menyusahkan rakyat. Jadi semua bersetuju. Tapi saya dah minta recall proceedings lah. Maknanya kalaupun dia nak tinggalkan parti ke masalah disiplin, kursi itu boleh dipelenggayakan balik, tetapi kita buat referendum kepada pengundi. Tapi kerajaan masa tu tak bersetuju. Masa tu Menteri Undang-Undang tu fikir hari ini Dewan Negara dan kerajaan kita duduk dalam jawatankuasa pilihan khas. Semua wakil parti masa tu bincang dan kita bincang macam mana senario sedemikian. Dan dalam perbincangan itu saya masih ingat lagi. Saya rasa sejak kebelakangan ni banyak komen pada kami yang terlibat dalam jawatankuasa tu. Bila kita bincang tentang mereka yang memberikan sokongan tapi dia tak lompat, adakah dikira sebagai lompat? Untuk saya pada kerajaan tidak. Dia kata pada mereka lompat tu ialah bila dia betul-betul tinggalkan parti. Itu sebab hari ini saya tengok dan saya pun beritahu pada rakan-rakan kabinet. Isu dia ialah kalau dia buat apa pun tindakan sebab dia nak membentuk kerajaan dan nak membagikan Fahmi jadi Perdana Menteri. Fahmi tak cukup nombor lah. Dia nak jadi Perdana Menteri kerana dia 112. Dan Fahmi janjikan bulan, bintang, matahari, segala-galanya nak jadi Perdana Menteri. 112. Jadi dia tak cukup 3, 4, 5. Dan dia janji saya bagi ni begini. Dia belum nak jadi Perdana Menteri. Dia dapat, mungkin orang boleh kata ini rasuah. Sebab dia nak jadi Perdana Menteri. Tapi kalau Perdana Menteri dah Perdana Menteri dengan sokongan 149, lagi 5 tu apa? Itu sebab bila mereka memberi sokongan, mereka berkata saya masih dalam parti saya tetapi saya nak
menyokong semua dasar-dasar yang membawa kepada perpaduan, dasar-dasar kepada pembangunan, dan sebagai balasan saya nakkan supaya kerajaan melihat bahawa sebagai parti pembangkang saya berkemampuan untuk mendapat sokongan daripada kerajaan. Tapi tertakluklah pada parti mereka. Kalau parti mereka nak buatkan tindakan sebagaimana. Macam parti saya, kami ada syarat tertentu bila orang tu bertanding. Tapi isu di sini, saya selalu nak tekankan yang banyak orang lupa bahawa bila bercakap tentang CSA, kalau kita ingat dulu-dulu masa saya pernah jadi pembangkang PRU ke-14, kami pun tak dapat peruntukan, kami pun tak boleh masuk kepada premis kerajaan yang memerintah, macam-macam tak dapat. Tapi isu di sini, kalau kita menjadi kerajaan gabungan, maka bolehlah parti tersebut dan ahli politik mereka, Dewan Rakyat khasnya, berkecimpung dan mendapat bantuan. Tapi sekarang ni, peluang tu ada sebab Yang Amat Berhormat bila dia bucap dalam parlimen, banyak kali dia kata, boleh bercakap dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Kedua untuk membincang. Dan bila bincang tu mungkin mereka akan sign perjanjian. Dan perjanjian ni mungkin akan diberi maklumat pada semua orang. Jadi tak ada isu yang bawa lari ahli parlimen, ada yang tuduh menggertak, ada tuduh merasuah, dan macam-macam tuduh. Itu sebab pada saya dalam bab ni, isu lompat parti tu bila kalau kita baca perbahasan untuk mewujudkan akta lompat parti ini pada sesi yang lepas, penekanan lebih kepada meninggalkan parti yang dia bertanding atas tiket parti tersebut. Dan hari ini mereka mengatakan bahawa mereka tidak meninggalkan parti, hanya memberi sokongan. Jadi parti itu berhak untuk melakukan tindakan disiplin kalau mereka tak. Itu antara dia dengan parti dia. Itu yang saya nak terangkan. Jadi apa yang kita lihat di sini ialah dia bukan lompat parti, dia memberi sokongan dan kerajaan sudah dibentuk. Akhirnya dia mengambil pendekatan menyerang Datuk Zahid dan kemudian tiba-tiba menjadi konon-kononnya Ultra Melayu memusuhi DAP. Sedangkan masa mula-mula nak bergabung tu, masa dia mula-mula pegang jawatan ketua penerangan, dia memberikan sokongan padu. Ini bukan soal Ultra UMNO. Saya nak beritahu, lepas pilihan raya, Syahril Hamdan dengan niat untuk memperli Datuk Seri Zahid, dia melepaskan jawatan ketua penerangan UMNO. Kononnya disebabkan kita kalah pilihan raya, dia ambil tanggungjawab, dia lepas jawatan ketua penerangan UMNO. Tapi jawatan dia sebagai naib ketua pemuda UMNO dia tak lepas. Dia nak canon kat Datuk Seri Zahid Hamidi. So pada ketika itu, Datuk Seri Zahid telah melantik Hisham Jalil menjadi ketua penerangan. Bila Hisham Jalil dilantik menjadi ketua penerangan, selepas itu kita memutuskan untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Bersetuju untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Hisham Jalil berada dalam mesyuarat MT UMNO tu yang telah bersetuju bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Dan semenjak daripada tarikh tersebut, dia menjadi ketua penerangan, dia menyokong kerjasama dengan DAP. Tetapi masa pemilihan UMNO tahun 2022, silap besar dia bertanding jawatan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Bila dia dah menang Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dia dah ada satu seat di dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi. Kebetulan pula ketika itu, Datuk Seri Azalina kalah pemilihan naib Presiden UMNO. Hisham dah ada dalam mesyuarat MT. Takkan dia nak lantik Hisham lagi sekali? Rugilah, 2 undi, betul tak? Datuk Seri Zahid ni kalau boleh nak libatkan semua orang, dia bersifat inklusif. Maka dia pun lantiklah Azalina, kita punya minister dan juga senior party members untuk menjadi ketua penerangan UMNO. Yang ni yang dia kecil hati. Datuk Zahid cuba, bukan tak cuba pujuk Hisham Jalil ni. Datuk Zahid cuba. Hisham Jalil sendiri cakap, Datuk Zahid tawarkan dia 2 jawatan GLC. Saya tanya dengan Datuk Zahid secara peribadi. Memang betul Datuk Zahid kata. Tapi dia nak chairman. Ini masalah dia. Dia fikir ke arah tu. Dia nak jawatan, dia nak pengurusi GLC. Kalau dia punya otak ni stabil, saya rasa dah lama dah Datuk Zahid bagi dia sebagai pengurusi GLC. Betul tak? Kita nak letak orang sebagai pengurusi GLC ni, kita kena make sure orang ni betul-betul competent. Bukan maknanya orang tu ada paper qualification, kemudian kepala dia lakluk, sekejap macam gini, sekejap macam gini. Ini boleh merosakkan nama baik kerajaan. Tak boleh sesuka hati. Tapi nak buat macam mana? Akhirnya dia mengambil pendekatan menyerang Datuk Zahid dan kemudian tiba-tiba menjadi konon-kononnya Ultra Melayu memusuhi DAP. Sedangkan masa mula-mula nak bergabung tu, masa dia mula-mula pegang jawatan ketua penerangan, dia memberikan sokongan padu. Kita berikan penghargaan sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam tempoh setahun ini sebagai Perdana Menteri. Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan berbanyak-banyak penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk membantu beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pertanggungjawaban yang diserahkan kepada saya bukan hanya sekadar menahodai Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, tetapi terdapat lebih daripada 20 jawatankuasa kabinet
atau majlis atau jawatankuasa khas yang telah dipundakkan kepada saya untuk saya membantu beliau. Antaranya ialah soal TVET, di mana saya menjadi pengurusi Majlis TVET Negara. Di dalam hal ini, Saudara Aiman dan saudara-saudara yang lain, para mahasiswa dan para pelajar, TVET menjadi keutamaan kepada kerajaan Madani ini, di mana kita melihat di sana terdapat 1,344 institusi TVET di seluruh negara dan terdapat 12 kementerian yang mengendalikan institusi TVET ini. Untuk para mahasiswa, apa yang diperlukan, kita akan merubah kursus-kursus yang diambil dalam liberal arts atau aliran yang bukan sains untuk kita berikan keterampilan atau kursus kemahiran. Bukan hanya sekadar universiti dan juga institusi TVET yang lain seperti politeknik, tetapi kita juga mempunyai institusi di bawah MARA yang diletakkan di bawah KKDW untuk memberikan peluang kerjaya pada para pelajar dan kepada bakal-bakal pekerja yang kita sebut sebagai guna tenaga penuh di negara kita. InsyaAllah rancangan keseluruhan dilakukan kerana komitmen yang amat berhormat Perdana Menteri berada di tahap paling tinggi untuk melihat seluruh rakyat di negara ini mempunyai pekerjaan yang baik, insyaAllah. Saya pernah menjadi Timbalan Perdana Menteri pertama kali dan ini kali kedua saya lihat Datuk Seri Anwar berbeza Perdana Menteri sebelum itu. Apatah lagi dengan Perdana Menteri 3 orang sebelum beliau. Untuk itu kita lihat dalam tempoh insya-Allah 4 tahun mendatang, jika rakyat terus bersatu, berpadu dan insya-Allah menteri-menteri akan terus bekerja di dalam semangat sepasukan, saya amat yakin kestabilan politik akan dapat memacu pembangunan di negara ini, insya-Allah. Begitu juga dari segi pembangunan ekonomi dan juga peluang-peluang bidang yang lain. Saudara Aiman dan mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini, saudara-saudara sekalian, kita berikan penghargaan sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam tempoh setahun ini sebagai Perdana Menteri.